Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, apa khabar kepada semua pelajar tahun 4 di Namin SKJL. Okay, hari ini hari Selasa 21 September 2021 dan kita berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 4 bersama cikgu. Okay, jadi hari ini apakah aktiviti kita pada hari ini? Okay, hari ini kita akan membina ayat tunggal dengan menyusun perkataan semula berdasarkan buku teks Bahasa Melayu muka surat 105 ataupun 105. Dan seperti biasalah, pastikan pelajar ada buku teks Bahasa Melayu supaya senang untuk kita rujuklah. Okey. Jadi, sebelum kita membina ayat, terlebih dahulu kita kena kenal apakah itu ayat tunggal. Okey. Ayat tunggal ni merupakan ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Okey, subjek dan predikat. Apa benda pula subjek? Apakah itu predikat? Okey. Nak lebih faham, kita tengok contoh ayat di bawah. Contoh ayat yang pertama. Ali membasuh kasut sekolah. Okey, jadi itu adalah contoh ayat tunggal. Jadi, mana subjek, mana predikat. Okey. Biasanya kalau kita nak tahu mana subjek, mana predikat, ada dia punya formula. Kita tanya soalan. Contoh dia. Ali membasuh kasut sekolah. Tanya, siapa yang membasuh kasut sekolah? Ali. Jadi Ali itu merupakan subjek, manakala membasuh kasut sekolah adalah predikat. Okey, contoh yang kedua, karipat itu sungguh sedap. Tanya, apa yang sungguh sedap? Karipat itu. Jadi karipat itu adalah subjek, manakala sungguh sedap adalah predikat. Okey, yang ketiga, Siti membaca buku cerita. Jadi betul lah, Siti merupakan subjek, membaca buku cerita merupakan predikat. Okey, itulah subjek dan predikat. Tapi tak apa, untuk tahun 4 ni kita bukannya nak fokus sangat kepada subjek dan predikat dah. Yang penting pelajar tahu cara nak membina ayat tunggal. Okey, jadi berdasarkan buku teks 105, kita baca dulu. Okey. Okey, tajuk dia kemudahan untuk isan istimewa. Zara dan rakan-rakannya membaca brosur tentang kemudahan untuk isan istimewa, di mana terdapat 4 kemudahan yang disediakan. Yang pertama adalah lift orang kurang upaya ataupun singkatan dia OKU. Okay, lift ini biasanya kita akan jumpa di pusat membeli belah, di mana, di lapangan terbang, di mana lagi yang tempat awam lah. Okay, lepas tu tandas OKU. Hampir semua tempat awam ni akan ada tandas OKU, termasuklah pusat membeli belah. Di sekolah kita pun ada tandas OKU. Okey, kerusi khas OKU biasanya kita akan jumpa ni di dalam pengangkutan awam seperti bas, lepas tu komuter ataupun LRT. Dan yang keempat, kad diskaun OKU yang diberikan oleh kerajaan kepada golongan istimewa ini, di mana kad ini orang OKU akan mendapat diskaun sebanyak 50% jika menggunakan pengangkutan awam. Okey. Jadi seterusnya aktiviti kita akan membina ayat tunggal dengan menyusun perkataan semula berdasarkan buku teks di muka surat 105. Okey, di sini kalau kita tengok untuk A ni sudah ada jawapan. Ini adalah contoh supaya senang untuk kita membina ayat tunggal. Kita tengok yang A ni. Yang pertama, lift menggunakan khas orang kurang upaya OKU. Okey, itu adalah perkataan yang disusun secara rawak. Bila kita susun balik menjadi ayat lengkap, dia akan menjadi orang kurang upaya OKU menggunakan lift khas. Okay, yang kedua, khas bergerak memudahkan OKU lift. Bila kita susun balik,
menjadi ayat tunggal. Lift khas memudahkan OKU bergerak. Okey. Jadi untuk B ni, okey, ini untuk B kita kena buat sendiri. Okey, kita tengok dulu apakah perkataan yang ada. Okey, yang pertama, tandas OKU di pusat beli belah terdapat. Okey, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 perkataan di situ. Jadi kita kena susun satu persatu menjadi ayat yang betul. Jadi apakah ayat yang betul? Okey, jadi jawapan dia akan menjadi terdapat tandas OKU di pusat beli belah. Okey, itulah jawapan dia. Okey, untuk membina ayat, cikgu selalu pesan kepada pelajar supaya ingat dua benda ni. Yang pertama adalah pastikan permulaan kena huruf besar, manakala di hujung ayat perlu ada tanda noktah ataupun titik. Ini dua asas utama. Tak ada benda ni, ayat kita akan jadi salah. Okey ya. Okey. Seterusnya, yang kedua, tandas pula. Sangat selesa tandas ini OKU. Okey, jadi bila kita susun balik perkataan ini, maka hasil dia akan menjadi tandas OKU ini sangat selesa. Selesa bukan bahasa silap. Okay, tandas OKU ini sangat selesa noktah. Okey, itu adalah untuk B. Untuk C pula. Okey, ayat yang pertama, di dalam awam disediakan kerusi khas OKU pengangkutan. Okey, jadi bila kita susun balik semua perkataan ini, maka hasil dia terbitlah ayat tunggal berikut, iaitu di dalam pengangkutan awam disediakan kerusi khas OKU. Okey, itu jawapan dia. Okey ya. Dan yang kedua, kerusi tiang di hadapan pemegang disediakan. Okey, jadi kita susun balik, maka hasil dia adalah tiang pemegang disediakan di hadapan kerusi. Okey, jadi itulah dua ayat tunggal yang telah kita susun. Dan yang seterusnya D. Okey. Yang pertama, mendapat golongan OKU diskaun kad. Okey. Jadi bila kita susun balik, maka hasilnya akan menjadi apa dia? Betul lah. Golongan OKU mendapat kad diskaun dan noktah. Okey. Yang kedua, awam 50% tambang golongan OKU diskaun pengangkutan mendapat. Okey, panjang sikit ayat ni. Jadi bila kita betulkan semua perkataan ini, kita susun balik, maka ayat tunggal yang betul adalah golongan OKU mendapat diskaun 50% tambang pengangkutan awam. Okey, ingat permulaan perlu huruf besar, hujung ayat perlu ada titik ataupun noktah. Okey, jadi kita dah selesai membina ayat tunggal dengan menyusun kembali perkataan yang disusun secara rawak. Okey, jadi tugasan kita pada hari ini, apa yang pelajar kena buat? Okey, murid perlu membina ayat tunggal dengan menyusun perkataan semula. Okey, senang aja, jawapan semua cikgu dah bagi. Pelajar cuma perlu menyalin kembali semua ayat tunggal berikut di dalam buku tulis tata bahasa, dan pelajar boleh rujuk buku teks di muka surat 105. Alright, jadi alhamdulillah kita dah sampai di penghujung. Seperti biasa, cikgu ucapkan terima kasih dan kita akan jumpa lagi di kelas yang akan datang pada hari hari Khamis nanti. Jadi assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.